Okay, MDEC Grant Digitalization ini dia adalah maksimum 5,000. Jadi di bawah bajet 2020 seperti yang dibantingkan oleh kerajaan pada 11 Oktober 2019, kerajaan telah memperuntukkan 500 juta di bawah bajet 2020 untuk mendigitalkan operasi perusahaan kecil dan sederhana. Jadi ini memberikan sebagai grant perdana 50% sehingga 5,000 grant untuk satu company lah. Jadi kalau 500 juta dia akan bagi lebih kurang 100,000 punya company boleh mohon lah. Jadi sampai sekarang ni lebih kurang separuh sudah habis dah bajet. Jadi kalau boleh cepat sikit lah untuk mohon untuk satu company 5,000. Jadi untuk usaha kerjasama strategik ini, kerajaan melalui Kementerian Kewangan bekerjasama dengan Bank Simpanan Nasional dan Malaysia Digital Economy Corporation iaitu MDEC lah yang tadi saya kata MDEC dalam menguruskan grant kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS yang layak untuk menerima pakai digital dan dalam operasi harian. Okay, kerajaan telah menggena pasti 7 bidang pendigitalan utama yang harus diterima pakai oleh PKS. Okay, yang pertama adalah maksudnya 7 bidang ini yang you boleh apply grant lah. Sistem adalah sistem tempat jualan elektronik iaitu e-post lah. Maksudnya macam post system. Post system ini untuk kalau restoran bila mereka nak jual barang makanan mereka, mereka terus boleh key in dan print receipt keluar. Jadi ini post system boleh apply untuk grant inilah. Okay, dan yang kedua adalah sistem gaji HR iaitu kita panggil HR software untuk keluarkan gaji lah ataupun CRM. CRM software pun boleh beli melalui grant ini. Okay, selain pada itu perolehan bekerja jauh tu dia macam pakai internet untuk remote control buat kerja di luar. Jadi ini pun kira digitalization juga you boleh apply under grant ini. Dan kelima adalah ERP, perakangan dan cukai punya software lah. Jadi perakangan ini kita fall under perakangan. Maksudnya kita adalah TSP untuk buat jualan account lah, iaitu SQL accounting lah. Jadi kalau nak beli accounting software boleh melalui kami lah. Dan selain pada itu adalah pemasaran dan jualan digital. Inilah saya kata digital marketing, di mana you boleh buat advertising untuk Facebook, buat advertising dekat Google AdWords, advertising pakai komputer untuk buat iklan. Jadi yang ini kami tak buat, tapi dia ada banyak TSP yang ada buat inilah. Kalau you nak tahu siapa yang you nak apply untuk digital marketing ini, you boleh tengok list TSP yang ada, boleh download dekat MDEC punya website. Jadi dekat dalam ada choice lebih kurang 300-400,000 TSP you boleh choice. Dan semua bidang digitalization ini ada dalam list itu. Jadi you tengoklah mana you nak pilih dan you call the company, company itu akan uruskan untuk you lah. Okay, selain pada itu nombor 7 adalah e-commerce. Jadi e-commerce kita pun tak buat, tapi dalam TSP itu you boleh select lah untuk buat e-commerce. Jadi e-commerce adalah untuk buat semacam satu website dan dalam ada payment gateway. Jadi ini pun you boleh apply dekat sini ataupun yang tadi saya kata SME Corp pun ada grant untuk e-commerce. Kalau SME Corp dia bagi sampai 50,000 untuk satu company untuk buat e-commerce. Okay.
Yang ini hanya 5,000 lah, dan untuk quotation 10,000 dapat 5,000. Nah, kelayakan permohonan tersedia untuk PKS dan koperasi yang berdaftar di bawah Undang-Undang Malaysia yang berkaitan berikut. Tadi PKS kurang-kurangnya 50%, 60% dimiliki oleh rakyat Malaysia. Maksudnya company itu kalau foreigner 100% itu tak boleh apply lah. Dia hanya syarikat share yang ada lebih daripada kurang-kurang 60% dimiliki oleh rakyat Malaysia, baru layak untuk apply grant ini. Nah, PKS koperasi yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan aktif, dan maksudnya bila you daftar sekarang ni, you tak boleh apply lah. You kena beroperasi selama 6 bulan. Baru you boleh apply untuk grant ini. Dan selama itu PKS dan koperasi mempunyai purata perolehan jualan tahunan minimum sebanyak 50,000 setahun. Jadi maksudnya sebulan kalau 50,000 tu bahagi dengan 12 bulan, jualan you lebih kurang 4,000 hingga 5,000 lah jualan sebulan. Jadi biasa mereka perlu tengok bank statement syarikat. Jadi syarikat bank statement kena tunjuk ada duit masuk lebih kurang 4 hingga 5,000 dekat bank statement syarikat. Jadi dia akan minta 2 bulan punya bank statement lah. Kalau you saya rasa 4-5,000 ada lebih dari itu dah. Okay. Now, dokumen yang diminta untuk kalau you nak apply untuk grant 5,000 ni, okay, borang permohonan inisiatif pendidikan DBSN. Jadi borang ini boleh minta dekat website BSN boleh download, ataupun dekat MDEC website pun boleh download. Jadi PKS yang telah dilengkapkan, maksudnya you kena isi borang ini dan you kena chop sign borang ini. Okay, jadi borang ini kena you tak boleh scan dan email kepada kita lah. You hanya perlu you kena bagi kita original chop sign punya borang, baru kita boleh tolong you submit lah. Jadi selain daripada itu, kad pengenalan ataupun pasport pengarah, rakan kongsi, pemilik PKS, pemohon yang dilantik oleh koperasi yang mana berkenaan. Okey, semua ini kad ini kena, kad pengenalan ini kena bagi kita lah kalau kita tolong you apply. Jadi selain pada itu, lisen pendaftaran perniagaan PKS. Contohnya CCM, SSM. SSM itu adalah bila you daftar syarikat, dia ada SSM. Jadi SSM kalau sole proprietor, dia ada SSM borang 13 dengan sekali dengan maklumat punya SSM. Itu perlulah. Kalau syarikat sendirian berhad, semua form 24, 49, MAA. Kalau syarikat yang baru, dia ada kita panggil super form. Itu you kena bagi kita lah. Jadi mana-mana borang yang serupa dibawa Akta Syarikat 2016. Jadi untuk koperasi salingan sijil pendaftaran SKM, kalau koperasi lah. Okay. Nah, selama ada dokumen itu, penyata kewangan teraudit terkini ataupun penyata akuan pengurusan kewangan terkini. Maksudnya ini adalah management account ataupun audited account, ataupun paling senang bagi syarikat bank statement untuk 2 bulan yang terkini. Jadi kalau ada bank statement yang boleh tunjuk jualan lebih kurang 5,000, you boleh submit bank statement sajalah, senang. Okay, jadi selain itu kita akan buat preparation untuk buat sebut harga, invoice. Okay, sebab bila kita submit dekat BSN Bank, dia kena attach sekali dengan sebut harga, invoice, receipt rasmi dengan kontrak penyelenggaraan untuk perkhidmatan pendidikan termasuk daripada pembekal perkhidmatan yang disenaraikan oleh MDEC.
kami akan menyediakan lah. Ini tak perlu you risau sebab kita akan buat penyediaan untuk dokumen ini. Jadi semua dokumen di atas perlu submit ke cawangan utama BSN sendiri. Okey, jadi kalau customer di outstation punya, maksudnya contohnya luar daripada KL, kita tak boleh tolong dia submit sebab kalau you katakan dekat Selangor, Selangor maksudnya mungkin dekat Shah Alam, mungkin dekat Sungai Besar, itu you kena submit dekat Shah Alam punya main office BSN Bank dekat Shah Alam. Kalau dekat KL punya, I boleh submit, tolong you submit lah dekat BSN Bank Ampang lah, Jalan Ampang sini. Okay, kalau you dekat Ipoh, you kena pergi dekat Ipoh punya cawangan main office untuk submit. Jadi kami hanya perlu hantar sebut harga, invoice, resit rasmi dan kontrak penyelenggaraan kepada you, dan you hanya perlu print SSM, IC dengan penyata bank 2 bulan dan submit sendiri dekat BSN Bank main office lah. Main office itu biasanya setiap negeri pun ada office main office. Jadi you boleh submit dekat sana. Ataupun you boleh kirim kira you boleh post kepada mereka pun boleh juga. Okay, tapi pastikan BSN Bank form itu kena original chop sign, yang itu yang you kena submit lah. Okay, jadi inilah dokumen yang diperlukan. Now, kami akan membantu anda memohon grant ini jika anda membeli akaun SQL daripada kami. Kalau you nak buat digitalization untuk buat advertising, itu kami tak buat lah. Itu you kena cari TSP yang buat advertising. Mereka akan tolong you untuk buat. Jadi grant padaan ini terhad kepada 100,000 perusahaan kecil dan sederhana pertama yang memohon. Kalau you terlambat, mungkin tak dapat lah. Jadi bertindaklah sekarang, sementara masih ada lah. Okay, mengenai akaun SQL ni, SQL ialah perisian perakungan yang digunakan secara meluas di Malaysia dan Singapura. Jadi daripada perniagaan kecil hingga besar, akaun SQL juga merupakan salah satu perisian perakungan yang disah oleh Jabatan Custom di Raja Malaysia sebagai mematuhi SST ini. Jadi akaun SQL sesuai untuk setiap perusahaan kecil dan sederhana. Okay, mengapa pilih akaun SQL? Jadi dia actually mudah digunakan, dan akaun SQL direka bentuk untuk mesra pengguna. Walaupun anda mempunyai pengetahuan penyimpangan buku yang minimum ataupun tanpa nak pakai software, kalau you ada background untuk buat penyimpan buku account, you boleh pakai SQL. Okay, dia sangat mudah untuk diguna. Okay, now nombor dua adalah migrasi tanpa kerumitan. Walaupun anda sedang menggunakan perisian perakungan lain, adalah mudah untuk berhijrah ke akaun SQL. You hanya input daripada akaun yang you pakai sekarang, dan dia akan you hanya perlu backup daripada akaun lain-lain lah. Lepas tu dekat akaun SQL ni, dia ada macam-macam akaun you boleh input dekat sini. Bila you input, semua akaun tu sudah migrate dekat sini lah, dan you boleh start pakai SQL dah. Okay. Nombor 3 adalah latihan dan sokongan. Perunding kami mempunyai pengetahuan perakungan dan perisian. Jadi kami komit untuk memberikan anda nasihat, latihan dan perkhidmatan sokong yang terbaik untuk perniagaan anda. Okay, jadi kita ada support lah.
dan sedia dalam talian. Maksudnya akaun SQL ni sedia dalam talian, maksudnya online, dan anda boleh menggunakannya dari mana-mana sahaja. Maksudnya akaun ini boleh uh, online, kalau you nak pakai dekat office ke, nak pakai dekat rumah ke, data itu dekat online. Jadi you boleh buka dekat mana-mana, nak pakai dekat mana pun boleh. Okey, dengan dari memandangkan COVID-19 di Malaysia, kami juga akan dapat menyediakan latihan dalam talian dan boleh dimulakan pada bila-bila masa. Okey, jadi lepas tu dalam YouTube banyak pengajaran untuk macam mana nak pakai SQL ni juga. Okey, tapi kita akan bagi training lah sekali dengan online training kita panggil. One to one online training, kita akan bagi sokongan itulah. Okey, jadi dah tengok harga dan package yang kita ada lah. Nah, harga akaun SQL ni daripada 1,800 sahaja. Okey, anda mendapat perisian akaun SQL. Jadi bayar sekali saja dan tiada bayaran bulanan diperlukan dah. Maksudnya you beli ni untuk for life lah. Okey, jadi package yang pertama kita nak offer ni adalah asas perakaungan akaun SQL ni. Maksudnya basic accounting lah. Dalam accounting ni ada general ledger, ada penghutang dan pemihutang. Jadi dalam sini dia kita bagi pelanggan yang tak terhad. You boleh masuk sebanyak pelanggan yang you mau, dan pembekal pun tak terhad. You boleh masuk sebanyak pembekal yang you mau, dan SST disediakan. Okey. Jadi satu lesen aset pengguna, dia bagi satu lesen untuk aset pengguna, dan latihan video untuk SQL. Kita akan bagi sekali lah, set penuh. Dan panggilan telefon untuk 1 tahun, support untuk 1 tahun, tapi untuk panggilan lah. You call kita, kita akan support you lah. Dan email dan sokongan TeamViewer. TeamViewer tu maksudnya kalau ada masalah, kita boleh pakai TeamViewer ni untuk selesaikan masalah you untuk accounting tu, software. Kita kalau kita nak on-site, kita kena charge lah. Tapi biasanya kalau pakai TeamViewer, kita boleh settle problem you. Okay, dan satu sesi latihan dalam tempoh 2 jam. Inilah online online latihan lah. Kita bagi 2 jam untuk training lah. Okay, jadi pembaharuan kalau you nak extend untuk supporting ini, kita charge 600 setahun. Kalau you nak extend lah, extend untuk supporting ini. Okay, jadi harga akaun ni hanya 1,800 saja. Either you bayar cash ataupun ambil grant. Kalau you ambil grant, you 1 sen pun tak payah bayar lah. Sebab grant akan cover semua. Kita akan letak harga 3,600, dan dia sebabkan kerajaan bagi 50% matching grant. Jadi ini adalah matching grant. Jadi harga 3,600, you akan dapat 1,800 untuk beli software ini. Jadi tanpa apa-apa bayaran, you boleh dapat perakaungan ini percuma lah. Dan untuk orang yang pernah apply ataupun sudah apply, you kena tahu berapa yang you sudah mohon sebelum ni. Kalau ada lagi kosong, you boleh beli lagi software ni. Sebabkan satu company boleh sampai 5,000 untuk grant. Kalau you sudah pakai 1,800, you masih ada lagi 3,200 untuk beli untuk perkhidmatan yang lain. You boleh beli. Jadi yang untuk orang yang sudah pernah apply grant ni, silalah tanya berapa amount yang you sudah pakai. Jadi yang balance tu you belilah software ni. Nah, package yang kedua ni dia adalah stock control, standard stock control, maksudnya account SQL yang tadi saya kata tu 1,800 tu, dia akan bagi you inventory sekali. Dia dua package lah, kita bagi 2 package sekali lah.
Jadi dalam inventory ini yang account dia of course serupa dengan 1008 semua tu sama, hanya dia ada sistem inventory SQL. Jadi SQL inventory ini dia boleh control stock you lah. Okay, macam tadi itu dia hanya kalau account saja dia tak ada stock control, tapi dia boleh buat billing, boleh buat invoicing, boleh buat cash receipt, semua tu boleh. Hanya dia tak tolak stok lah. Maksudnya stok yang you masuk dan keluar tu, balance berapa tu, dalam package pertama memang tak adalah. Hanya you beli sekali dengan inventory package ini, dia akan termasuk inventory system. Okay, jadi yang lain semua sama. Ada latihan video kita akan bagi dan 1 tahun servis untuk email dan sokongan Teamweaver dan juga 2 jam latihan dalam online untuk 2 jam training lah. Okay. Now, package yang terakhir tu yang all in one, kita panggil account SQL, termasuk inventory dan juga termasuk gaji. Maksudnya kita panggil HR software lah. Jadi software payroll ni dia akan masuk sekali. Jadi yang ni mahal sikit lah sampai 4,900 sebab dia ada 3 application sekali, termasuk account, store dengan payroll. Okay, jadi payroll ni untuk sistem gaji SQL ni untuk 20 pekerja yang aktif saja. Maksudnya kalau you lebih dari 20 pekerja, you kena upgrade lah. Dan kalau you ada banyak pekerja, kalau yang aktif saja, aktif maksudnya yang masih bayar gaji, you boleh ambil package inilah. Okay, jadi sama juga package ini, sama dia bagi latihan video sekali dengan telefon support untuk 1 tahun, email, sokongan Teamweaver. Okay, jadi satu sesi latihan yang percuma untuk 2 jam lah. Okay, jadi package ini adalah package yang paling tinggi, 3 software sekali dengan harga 4,900, iaitu cukup untuk 5,000 grant tu untuk you beli software ni. Maksudnya you 1 sen pun tak payah bayar sebab kita akan markup harga ni sampai 10,000 dan 10,000 you dapat 50%, you dapat 5,000 untuk beli software ni. Okay, jadi kalau you 3,300 untuk 2 package itu 3,300. Untuk satu package, untuk satu software tu 1,800. Okay, jadi inilah harga-harga yang kami tawarkan lah untuk SQL accounting, stock control sekali dengan payroll lah.